Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Ini ada satu dokumen baru diterima tau. Baru diterima Kerajaan Terengganu rupanya yang dipimpin Kerajaan Terengganu, pimpinan PAS. Kerajaan Terengganu pimpinan PAS gagal urus belanja mereka. Saya ada baru sebelum saya bacakan, kongsikan kepada anda perkara tadi yang saya baca tu, saya ada tonton baru-baru ni satu video TikTok daripada DSA. Lucu. Apabila Samsuri yang dikatakan calon Perdana Menteri PAS itu ditanya oleh KJ apa dia bagi rating untuk kerajaan yang ada sekarang, sama ada lulus atau gagal. Dia boleh kata gagal dengan dia punya alasan kerana dia dengar orang duk cerita luahan perasaan makcik-makcik, pakcik-pakcik, atuk-atuk, nenek-nenek dekat mana-mana je lah. Mungkin dia jumpa di pasar, mungkin tepi jalan, di warung. Ada orang mengeluh, lepas tu dah kata kerajaan gagal. Excuse me. Bukan begitu cara untuk membuat penilaian. Dr. Samsuri itu doktor tahu. Dia tahu macam mana nak buat hipotesis, macam mana nak buat keputusan. Data mesti accurate. Bukan sembarang jumpa makcik itu kata tak bagus, makcik ni kata tak bagus. Lepas tu apa lagi? Yang dia dapat itu di mana? Di pasar. Di pasar kah? Di tepi jalan kah? Lepas tu dia apa lagi? Dia mungkin dia dengar 50, 60, 100, 1000 orang. Tapi Malaysia ada 33 juta rakyat tau, lebih kurang lah. Jadi berapa banyak sangat dia dengar suara ni? Dia pernah dengar tak suara daripada Selangor, daripada Perak, daripada mana-mana? Pernah tak? Jadi sebelum kata kerajaan PMX ini gagal, ini ada satu yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan Terengganu, pimpinan PAS gagal urus belanja mereka. Memang dah gagal ke? Atau memang gagal pun? Pemerhati politik Liana Marzuki mendedahkan bahawa kerajaan Terengganu di bawah pimpinan PAS gagal menguruskan perbelanjaan mereka meskipun jumlah penduduk kurang daripada Selangor. Terengganu populasinya hanya 1.2 juta. Belanja 1.86 bilion. Beza Selangor populasi 7.2 juta. Belanja 1.33 bilion. Tulisnya di laman Facebook. Data di atas diperolehi daripada buku Belanjawan Negeri 2024. Apabila diselidiki, punca di sebalik angka yang tidak seimbang, Liana berkata, kerajaan Terengganu sebenarnya banyak bergantung kepada wang esan daripada persekutuan. Dari segi pendapatan negeri, Terengganu bergantung 86% pendapatan daripada wang esan persekutuan. Hanya 14% saja dikutip daripada hasil. Berbanding Selangor, 10% je dapat dari dana kerajaan persekutuan. 90% daripada pendapatan mereka sendiri melalui hasil negeri. Ini barulah negeri yang maju. Samsuri layakkah untuk nak jadi Perdana Menteri kalau begini? Layakkah nak komen Perdana Menteri kalau begini? Dari segi perbelanjaan, terbaliklah pula. Belanja negeri Terengganu yang populasi 1.2 juta rupanya lagi tinggi daripada belanja Selangor yang 7.2 juta. Terengganu belanja tahunan untuk 2024 berjumlah 1.86 bilion. Selangor hanya 1.33 bilion tau. Macam mana tu? Pergi mana duit tu?
Liana turut mendakwa bahawa Terengganu tidak layak mendapat royalti minyak berdasarkan Akta Laut Wilayah. Ikut Akta Laut Wilayah, patutnya Terengganu tak layak dah dapat royalti minyak. Tetapi bila dah diberi, mengadu tak cukup pula. Royalti minyak adalah salah satu perkara yang sering kali dibangkitkan oleh wakil rakyat PAS. Okey, so tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, daripada harapandaily.com, anda boleh layari harapandaily.com bertarikh hari ini 18 Mac. Hari ini 18 Mac 2024. Terengganu, Kerajaan Terengganu pimpinan PAS gagal urus belanja mereka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum itu saya nak kata dulu, jangan pula lepas ini ada pula orang-orang yang tak puas hati, yang tuduh lagi, kata kerajaan salah guna kuasa, melantik itu melantik ini dengan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan parti dan sebagainya. Sebab ini Agong sendiri yang kurnia surat cara pelantikan tau. Jadi jangan pula kata lepas ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang lantik. Tak ada. Yang bagi surat cara pelantikan adalah Agong. Kepada siapa? 5 hakim. Jadi lepas ni, kalau memang salah, dijatuhkan hukuman bersalah, jangan pandai-pandai hina mahkamah. Jangan pandai-pandai nak kata mereka dipergunakan lah oleh kuasa ni lah, apalah, macam-macam lah. Sebab kalau kamu buat begitu, seolah-olah kamu mempersoalkan kredibiliti yang di-Pertuan Agong tau. Jadi terbaru, Agong baru saja berkenan memberikan watika pelantikan surat cara kepada 5 hakim yang di-Pertuan Agong. Sultan Ibrahim hari ini telah berkenan untuk menerima menghadap dan juga telah mengurniakan surat cara pelantikan kepada 5 hakim di Istana Negara pada hari ini. Istiadat yang berlangsung di Singgasana kecil Istana Negara itu dimulakan dengan pengurniaan surat cara pelantikan kepada Hakim Mahkamah Persekutuan, iaitu Datuk Hanifah Fariqullah dan Datuk Wazir Alam Maidin Merah. Jadi mereka ni memang berkredibiliti, tidak perlu dipersoalkan. Memang Agong yang bagi mereka surat cara watika pelantikan ini. Jadi jangan pula lepas ini kata Anwar yang lantik lah, Anwar yang itulah. Tak ada. Anwar mungkin ada cadang, tapi yang bagi watika, yang akan membuat keputusan akhir adalah Agong. Walaun semua kena tahu benda tu. Jangan pula spin, putar-putar dunia lepas ni sampai rakyat bengong. Seri Paduka Baginda turut berkenan mengurniakan surat cara pelantikan kepada 3 lagi hakim Mahkamah Tinggi, iaitu Su Tiang Jo, Alexander Sio Hau Wai dan Amilati Anak Parnel. Jadi mereka semua telah dikaruniakan surat cara itu. Tahniah diucapkan. Ini memang menggembirakan kerana supaya rakyat tahu bahawa mereka ini dilantik bukan sembarangan. Mereka ini dilantik bukan tangkap muat saja, tapi Agong sendiri dengan kebijaksanaan, dengan wibawa daulat daripada tuanku Agong, membuat pertimbangan, penilaian dan akhirnya membuat keputusan memperkenan atau menolak. Jadi ini tak ada kena-mengena dengan salah guna kuasa lah, apalah. Jadi jangan pula lepas ni ada lagi muncul lagi cerita-cerita sedemikian. Dan yang tadi, saudara rakyat bergema di channel ini, tahniah diucapkan. Daulat tuanku ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar.
Daulat tuanku.